Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak belajar matematik tingkatan 2 bab 4 iaitu poligon. Okey. Yang pertama yang kita akan dapat menguasai iaitu menentukan poligon sekata atau tidak sekata. Okey, yang kedua yang kita dapat pelajari iaitu menentukan bilangan paksi simetri. Dan yang ketiga yang kita dapat kuasai dalam tajuk poligon ialah membina poligon sekata. Okey. Dan yang keempat yang kita dapat pelajari ialah menjumlahkan kesemua sudut pedalaman poligon dan sudut peluaran poligon. Okey. Itu saja yang kita akan dapat pelajari dalam tajuk ni. Okey, yang pertama tadi soalannya iaitu okey, ni soalannya. Soalannya yang sebelah kiri tu adalah poligon. Yang sebelah kanan pun poligon. Tapi itu poligon apa? Itu poligon apa? Itu yang belah kiri adalah poligon yang dipanggil pentagon. Dan yang di sebelah kanan adalah segi empat tepat. Okey. Kenapa kita tulis sudut dengan sisi? Pasal kalaulah sudut kesemuanya sama, maka itu adalah poligon dan dalam masa yang sama sisinya juga perlu sama. Ini adalah tu dia punya syarat untuk poligon sekata. Okey. Yang ini cukup syarat tak? Cukup. Pasal ini semua sama sisi dan sama sudut. Ini cukup syarat tak? Tak sama. Walaupun kesemua sudutnya sama tapi dia punya sisi berbeza. Okey. Yang kedua. Okey, ini soalan dia. Yang pertama, yang belah kiri, segitiga sama kaki. Kalau kita tengok, kita nak tahu bilangan paksi simetri dia kan. Paksi simetri adalah bila kita lipat, dia dapat dilipat dan bila kita lipat tu dia boleh sama bentuk. Dia boleh sama bentuk sebelah. Contoh, kita ambil satu kertas. Dan bila kita lipat benda ni, okey, sini. Okey, ini sama dengan belah belakang. Ni patut ada garis tengah ni, garis tengah. Kalau kita lipat betul lah. Tapi ini nak pakai lepas ni. Okey, ni dia akan sama dengan belakang punya apa? Tu paksi simetri. Okey. Kalau yang belah kiri, dia tak ada paksi simetri. Pasal bila kita lipat, dia tak boleh jadi paksi dia ada satu paksi simetri. Bila kita lipat sini ke sini, maka dia akan jadi segitiga yang sama. Ini ada satu paksi simetri. Yang ini ada dua paksi simetri. Pasal kita lipat ke sini, dari sini ke sini, dia akan jadi satu. Dan kita lipat dari sini ke sini, dia akan jadi dua. Okey. Itu soalan untuk yang kedua. Yang ketiga ni kita akan buat heptagon dengan oktagon sahaja. Pasal heksagon segi empat sama, segi tiga sama kat sisi ada dalam buku teks. Okey. Yang pertama kita buat satu garis yang ada sisi. Lepas tu kita buat, okey, kita cari sudut 30 darjah di A. Ni. Sudut 30 macam kita belajar dekat tingkatan 1. Yang seterusnya kita cari sudut 90 dekat ni B kan. Ni B,
kita tarik dia sampai ke yang 30 garis 30 ni. Kita tarik sampai situ. Okey, seterusnya yang keempat, kita cari kita buat satu bulatan ni dengan kita letak benda ni kat sini. Dapat bulatan tu. Tu yang keempat. Yang kelima, kita buat satu garis tengah antara A dengan B. Okey. Seterusnya, kan tadi kita buat nombor 4 ni. Nombor 4 ni kita buat satu lengkuk ni kan. Daripada A ke A ni kita sambung jadi ni kan, lengkuk ni. Lepas tu kan ni bertembung. Ni bertembung. Ni satu lempung. Itu adalah pusat. Itu adalah pusat dia. Jadi bila ini pusat dia, kita terus boleh sambung macam ni. Kita letak benda ni kat sini. Letak benda ni kat sini. Sebelum tu kita okey. Sekejap. Okey, mula-mula kita kena buat bulatan. Kita tengok, kita ambil titik ni, kita sambungkan dengan A, lepas tu kita bulat. Dia mesti sambung dengan B. Okey, lepas kita dah bulat, kita ambil belah sini, dua ni, kita sambung dapat belah sini jap. Okey. Kita buat macam tu. 1 2 3. Jadi dah. Okey. Sebenarnya kita ambil belah sini. Lepas tu kita garis sini. Bila kita garis sini, tu titik dia. Sambung sampai sini. Okey, habis. Okey, siapa nak screenshot boleh screenshot sekarang. Okey, dah. Okey, untuk oktagon kita buat sama juga macam heptagon tadi. Yang pertama, kita buat garisan A, B mengikut dia punya sisi yang diberi. Okey, seterusnya kita buat 120 darjah. Kita kena ukur daripada sini ya. A, B. Kena ukur A, ni. Tapi kita buat dekat B. Kita buat kat B. Okey, kita cari 120 darjah. Lepas tu kita buat seterusnya kita buat bulatan dekat garisan ni. Kita buat dekat bucu ni. Kita buat bulatan. Lepas buat bulatan, confirm akan ada benda ni. Akan ada ni. Pasal kita dah buat kita dah kira ni. Kita dah kira dia punya sudut ni. Sudut ni. Kita nak cari sudut 60 tu mesti akan dapat ni. Dia akan dapat satu ni dengan ni. Okey, kita hanya tambahkan satu bulatan ni je. Kita akan dapat ni. Okey, dapat kat situ, kita titikkan. Okey. Kalau kat situ kita dah titikkan, senang je lah. Kita buat bulatan dekat sini pula. Kena dekat A, kena dekat B, kita buat je bulatan. Dia akan kena juga dekat B, A dengan B. Bila dah kena dekat A dengan B, kita buat bulatan ni. Kita sambung macam heptagon tadi. Okey, minta maaf pasal sebelum A yang oktagon tu 135. Sepatutnya kat sini 135, bukan 120. Okey, bila kita dah dapat 135 tu, kita memang dah ada yang kita dah ada ni kan, garisan segmen ni. Lepas tu kita buat apa tu macam sebelum ni. Yang kita dapat, kita bagi dua benda ni. Kita bagi dua daripada ni. Kita kan buat ni. Kita nak cari 135. Nak cari 135 tu, kita akan dapat ni. Satu ni. Dan bila kita dah dapat satu titik tu, titik 135, kita kena kan kita nak dapat 135 tu, kita kira daripada A ke B kan. Baru kita akan dapat 135 kat sini.
kat sini. Kat sini ya. Bila kita dapat 135 kat sini, kita buat bulatan kat situ. Bila kita buat bulatan, kita akan dapat ni. Titik ni. Kita akan gariskan, lepas tu kita akan cari titik tengah, garisan tengah bagi benda ni, bagi AB. Jadi kita akan dapat ni. Kita sambungkan benda ni, kita akan dapat satu garisan tu. Garisan. Lepas tu kita akan dapat satu titik. Itu adalah pusat. Bila kita dapat pusat, kita bulatkan kita bulatkan macam heptagon sebelum ni. Lepas kita buat bulatan tu, kita buat macam pentagon, macam hexagon. Kita ambil benda ni, ukur ni. Lepas kita ambil dapat ni, daripada sini, dapat ni, dapat ni, dapat ni, dapat ni, dapat ni, dapat ni, dapat ni. Okey, habis buat benda ni, kita pergi yang keempat. Okey, boleh screenshot kalau nak screenshot. Yang belah bawah tu. 135. Okey, dah. Sudut beralaman dan sudut pelbaran. Okey. Untuk sudut beralaman, rumus dia adalah ni. Okey. Kenapa Kenapa kita letak n tolak 2 ni kat sini? Pasal n tolak 2 ni boleh membuktikan berapa segitiga yang ada dalam pentagon ataupun mana-mana poligon. Okey, macam mana kita buktikan? Ni ada 5 sudut. N tu mewakili sudut ataupun sisi. Okey. N tolak 2. Macam mana kita buktikan? Contoh kita ambil satu ni, kita tarik. Ni. Kita tarik ni. Kita dapat 3 segitiga. Kita ada ini ada 5 sisi. 5 tolak 2 sama dengan 3. Jadi kita akan dapat 3 segitiga. Okey. Lepas tu n tolak 2 darab 180 ni, kita boleh ini rumus untuk ini jumlah sudut ni tambah sudut ni tambah sudut ni tambah sudut ni tambah sudut ni. Itu disebut adalah sudut dalaman. Pedalaman. Okey. Untuk sudut pelbaran, bahagian sini. Okey, satu bahagian je. Kita tak boleh bulat tarik macam ni. Nanti dia sama je. Jadi kita satu bahagian saja sini. Nak tarik belah mana pun boleh antara dua ni. Okey. Ini kesemuanya sudut pelbaran bersamaan dengan 360. Bersamaan dengan 360. Okey. Ini tambah ni, tambah sudut pelbaran ni, tambah ni sama dengan 360. Okey. Habis kat situ. Okey. Satu lagi. N tolak 2. Sorry, maaf. Okey. N tolak 2 darab 180 ni, dia kan untuk sudut-sudut pedalaman. Ini boleh juga dipakai untuk macam poligon tak sekata. Contoh macam ni. Okey. N tolak 2 darab 180 ni boleh dipakai untuk poligon tidak sekata juga. Contoh macam segi 4 tepat. Dia tidak sekata, tapi dia boleh dipakai untuk sudut pedalaman. Dia sebenarnya sudut pelbaran pun boleh dipakai. Pelbaran memang tetap 130 ke semua poligon. Tak kisahlah poligon apa, oktagon, nanogon, dekagon ke, tak kisah. Dia semuanya pelbaran dia adalah 360. Pasal bila kita cantum, dia akan jadi satu bulatan sebenarnya. Okey. Untuk ni, untuk sudut pedalaman, ini boleh dipakai untuk poligon sekata atau poligon tidak sekata. Contoh macam ni, dia ada 4 sisi. Tak kisah. 4 tolak 2 sama dengan 4 tolak 2 sama dengan 2. 2 darab 180 sama dengan 360. 360 sini. Kalau kita nak satu je bahagian ni, kita boleh pakai rumus ni. N tolak 2 darab 180. Tadi kan kita kalau buat ikut benda ni, kita akan dapat 360. 360 tu bahagikan dengan sudut yang ada. Sudut ada 4. Kalau 360
bagi 4 sama dengan 90. Sini 90, sini 90, sini 90, sini 90. Jadi betul lah rumus ni boleh dipakai untuk poligon sekata dengan poligon tidak sekata. Okey. Rasanya sampai di situ saja, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.